Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dipanjangkan umur. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini akak akan sampaikan satu je kisah seram, di mana kisah seramnya akak petik dari hasil karya Pena Nera. Dan kisah seram kali ini bertajuk Meja Antik. Kalau korang nak tahu seram tang manalah meja antik tu, jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kisah meja antik ni dialami oleh sebuah keluarga yang tinggal di sebuah kampung, di mana satu hari tu ada seorang lelaki yang bernama Wan. Lelaki tu dia mengajak anak dia untuk keluar pusing-pusing kampung. Itu memang dah jadi rutin kebiasaan untuk Wan bawakan anak dia pergi meronda. Sambil ronda tu boleh jugalah Wan ambil angin petang. Bolehlah dia bawakan anak dia tu pergi tengokkan ayam, tengokkan itik, lembu, kambing semualah di kawasan kampung. Seronok kan korang tinggal dekat kampung. Okey, lupakan pasal kampung. Kita teruskan dengan cerita. Emma nak jalan-jalan tak petang ni? Tanya Wan. Emma nak tengok itik lah, Baba. Itik Atuk Chin. Nanti Atuk Chin bawa Emma kutip telur. Kata Emma, anak kecil yang memang petah bercakap. Emma baru berusia 6 tahun masa tu. Anak pertama pasangan Wan dan Dahlia. Dia memang sangat suka nak ke kandang itik Uncle Chin, kawan baik arwah bapa Wan. Sejak bapa Wan tu meninggal, Wan lah yang balik ke kampung bersama dengan isteri dia dan tinggal dekat sana untuk menjaga ibu dan adik perempuan dia. Dah menjadi kebiasaan di waktu petang, selepas Wan tu pulang dari kerja, Wan dia akan bawa Emma untuk berjalan-jalan di sekitar kampung dengan menaiki motor dia. Lia, abang nak keluar bawa Mek kecil ni pergi jalan-jalan. Nak ikut tak? Tanya Wan pada Dahlia. Lia nak tolong mak buat kuih bakar lah abang. Lupa ke kita ada tempahan tahlil malam ni? Haji Dereh tempah kuih bakar kan? Abang bawakan Ita sekali boleh? Sebab dia kata nak ke kedai, nak beli barang perempuan. Balas Dahlia pada masa tu. Untuk pengetahuan korang semua, Mak Wan ni memang terkenal dengan kuih bakar dia tu. Mereka ni memang sering mendapat tempahan kuih bakar, tak kira lah untuk apa majlis sekalipun. Memang orang akan tuju pada mak dia ni untuk beli kuih bakar. Abang lupa betul lah. Cik Kak, jom cepat. Kita ke kedai dulu. Nanti pukul 6 Uncle Ravi dah tutup kedai. Dia ada urusan hari ni. Wan dia menjerit. Dia panggilkan adik bongsu dia tu. Mereka pun bergerak bersama-sama keluar pergi ke kedai Ravi. Semasa dalam perjalanan, Wan dia ada ternampak tau satu meja yang sangat menarik perhatian dia pada waktu tu. Meja tu dibuang di tapak pelupusan sampah orang kampung. Dekat sanalah tempat di mana orang kampung tu buang segala jenis mak nenek perabot, barang-barang lusuh, barang-barang binaan dan lain-lain yang seumpama dengannya. Wan dia berhenti sekejap kat situ. Dia belik-belikkan dulu meja yang dia nampak menarik sangat tu. Meja yang memang cantik korang. Memang cantik terukir, tapi nampak lusuh lah sikit. Maklumlah meja yang dah lama kan, dah dibuang. Meja tu pula memang nampak pattern lama macam tu. Memang agak nampak lah macam antik gitu. Kalau dia tengok pada keadaan meja tu, mungkin usia dia tu memang dah uzur sangat lah, tua, lama betul.
Ukiran dan juga bentuk meja tu memang antik sangat korang. Tak macam ukiran dan bentuk design meja yang pada waktu latest pada waktu tersebut. Dek kerana Wan tu dah berkenan pula bila dia tengok meja tu, Wan dia tekad dia nak bawa balik je meja tu ke rumah dia. Tapi dia perlu ke kedai dulu, takut tak sempat pula nanti. Dia selesaikan dulu urusan penting, dan selepas dah selesai semua urusan yang penting nak ke kedai tadi, mereka pergi ke kandang itik Uncle Chin. Lepas tu Wan ditinggalkan Emma dan Ita dekat kandang itik Uncle Chin, manakala masa tu Wan dia ke tempat sampah semula untuk mengambil meja antik tersebut. Wan dia bawa balik tau. Usaha gigih dia bawa balik meja tu ke rumah dia. Lepas tu dia letakkan meja tu dekat dalam bilik kerja kayu dia sebelum dia balik semula ke kandang itik untuk ambil anak dia dengan adik dia yang memang ditinggalkan dekat situ. Selesai semua urusan Wan pun bawa baliklah adik dengan anak dia tu balik ke rumah. Selesai untuk waktu tu. Selepas tu Wan diteruskan dengan rutin kebiasaan dia pula. Memang di hari-hari dia akan pergi ke surau. Alhamdulillah. Abang balik lambat ya, sebab nak tolong Haji Drus berkemas lepas tahlil, kata Wan pada isteri dia Dahlia. Begitulah juga rutin surau di kampung mereka sebulan sebelum tibanya Ramadan. Sehingga seminggu sebelum Aidilfitri, macam itulah rutin mereka kat kampung tu. Malam tu selepas tahlil, sambil makan, sambil berbincang tentang keadaan kampung dan perancangan semasa bulan puasa. Jadi ahli-ahli surau tu memang sepakatlah berbincang kat situ, sembang semua kan. Bincang punya bincang mereka ni dah tak sedar bahawa malam tu memang dah melarut sampai ke tengah malam. Sementara tu di rumah Wan, tiba-tiba kedengaran sesuatu yang pelik. Bunyi barang jatuh, barang berat jatuh di luar rumah korang. Tak pernah pula macam tunya bunyi. Tapi malam tu ada bunyi yang memang buatkan ahli keluarga tu terkejut. Dahlia terutamanya terkejut bila dia dengar bunyi tersebut. Dia cuba memeriksa keadaan dekat luar rumah melalui tingkap rumah dia tu, tingkap Nako. Jadi dia bolehlah tengok dari dalam kan apa yang ada kat luar. Tapi masa Dahlia tengok tu memang tak ada apa-apa pun yang ganjil. Memang keadaan dekat luar rumah tu normal macam biasa je. Bam, bam, bam. Bunyi seakan sesuatu dia berlaga-laga pula korang. Diikuti dengan bunyi macam buah durian yang berat tu jatuh dekat atas bumbung. Bam, dem. Jatuh gelap-gelap macam tu. Oh mak kau, latah Dahlia. Dia terkejut. Dalam masa tu kan dia tengok kan dekat luar rumah, tengah galik tengok luar rumah melalui tingkap Nako, dah bunyi macam tu, mana tak keluarnya. Oh mak kau, apa benda tu? Seram pula rasa ni. Abang ni pun satu, kalau dah bersembang tahu-tahulah dah subuh, retilah balik. Bunyi-bunyi tu seakan semakin galak tau bila menjelang ke tengah malam. Bam-bam bunyinya tu makin rancak orang. Sedang duk galak berbunyi tu, tiba-tiba je suasana tu bertukar jadi sunyi, sepi, senyap je. Emma pula tiba-tiba menjerit dan menangis. Menangis tengah-tengah malam macam tu korang. Tak pernah jadi macam tu. Dahlia dia kelang kabut. Dia berlari masuk ke dalam bilik. Dia nak tengokkan anak dia si Emma tu. Bila dia sampai dekat bilik, Mak Mbun dah berada dalam bilik sedang pujukkan cucunya tu, Dak Emma tu. Emma kata ada yang pukul dia masa dia tidur. Mak tak nampak pula apa-apa. Dia mimpi agaknya, kata Mak Mbun. Lia dengar tak apa yang Mak dengar? Mak Mbun dia menyoal menantu dia, Lia. Dengar Mak, suara mengilai tu Mak. Seram Mak. Wan tak balik-balik lagi ni.
Kata Dahlia sambil masa tu dia gosok-gosokkan dia memang bergemang. Seram. Dalam masa yang sama, adik bongsu Wan ni menjerit dari arah bilik dia. Akak, ada orang ketuk tingkap bilik Ita. Ita menjerit sambil dia berlari keluar bilik. Gamat suasana malam tu, dek, kerana mereka ni terkejut dengan gangguan-gangguan yang telah mereka alami tau. Sementara tu, dekat surau, time tu, Wan dia sedang membantu Haji Derus ni mengemas apa yang patut, apa semua. Dia kan dah bagi tahu dekat Dahlia dia nak bantukan Haji Derus tu. Semua dah siap kemas Haji, jomlah kita balik, kata Wan. Yelah, moh kita, embun pun dah turun ni. Balik ni mesti Makcik Indah akan membebel sebab dah tengah malam. Balas Haji Derus dia sambil ketawa. Selepas mengunci pintu surau, mereka pun baliklah ke rumah masing-masing. Rumah Haji Derus dengan rumah Wan ni tak jauh mana pun korang. Jaraknya hanya beberapa langkah je. Memang dekat sangat-sangat pun. Bila sampai je depan rumah Haji Derus ni, Wan dia meneruskan pula langkah dia nak balik ke rumah dia. Tapi sebelum Wan ni nak sampai betul-betul dekat depan pintu rumah dia, Wan ternampak kelibat seseorang berada di depan pintu rumah dia orang. Kelibat tu hilang bila Wan kelipkan mata dia. Dipandangkan macam ni, dipandang. Ada kelibat. Lepas tu dia kelipkan mata dia, kelibat tu dah tak ada. Wan diselupkan poket dia nak keluarkan kunci rumah, dia nak bukakan pintu rumah. Kunci rumah pula dah yang dia pegang tu terjatuh. Jadi bila dah kunci rumah terjatuh ke tanah, Wan dia kena tundukkan badan dia. Dia nak ambil kunci tu kok mana pun dia kena tundukkan badan dia. Muka dia memang ke bawah lah. Semasa dia menunduk nak ambil kunci tu, dia ternampak ada lembaga hitam tau. Hitam legam. Hitam. Sehitam-hitamnya. Hanya mata lembaga tu je yang kelihatan merah. Itu je. Tang mata 2 biji tu je. Itu je yang merah. Allah. Wan terkejut. Jeritan Wan tu didengari mereka yang berada dalam rumah. Ita dia apa lagi? Dia terus pergi ke depan dekat pintu. Lepas tu Ita bukakan pintu dengan pantas. Ita ditarikkan tangan Wan tu masuk ke dalam rumah. Abang, macam-macam jadi malam ni. Kami dengar bunyi barang jatuh lah. Ada barang berlaga-laga lah bang. Suara mengilai lah. Ada yang ketuk tingkap bilik Ita lagi. Mengadu Dahlia pada Wan dekat situ juga. Dia ceritakan apa yang dia lalui. Abang nampak macam orang mencangkung kat bawah rumah. Badan dia rentung. Itu yang abang terkejut. Tambah Wan dekat situ. Mereka ni sama-sama hairan tau. Tak pernah pun terjadi hal macam tu pada mereka sebelum ni. Tapi pada malam tu, mereka diganggu bertubi-tubi. Dan pada malam tu jugalah, mereka semua berada di ruang tamu bersama-sama. Dek kerana ketakutan. Memang berkumpullah mereka berkampung dekat ruang tamu. Tak ada seorang pun yang dapat lelapkan mata pada masa tu kecuali Emma. Emma memang dia tak faham lagi apa yang sedang berlaku. Jadi dia cuma tidur je. Penat bermain dekat siang hari pun ya. Sebab tu dia lena je malam hari. Tak apa. Memang elok pun dia tak ikut takut bersama dengan mereka semua. Bimbang kan kalau emosi di Emma pula nanti akan terganggu. Mereka semua ni bertahan mata sampai ke pagi korang. Memang kesian sangat-sangat. Penat tau bila kita bertahan untuk tidur sedangkan kita mengantuk. Bila siang menjelang, selepas subuh lah, mereka semua bergelimpangan tidur dan masing-masing memang dah kepenatan sangat. Dek kerana semalaman dah berjaga. Sedar-sedar pun memang dah azan Zuhur. Selepas solat, Wan dia pergi ke bilik kerja dia. Kat bilik kerja dia tu, dia buat kerja-kerja kayu dia. Sementara dia nak menunggukan isteri dia tu masak makan tengah hari kan. So, dia pergilah dekat bilik dia tu. Dia nak sambunglah buat kerja sikit-sikit. Allah, apa dah jadi ni? Habis bersepah semua. Wan dia merungut dekat situ tau. Sambil-sambil tu dia mengemas barang-barang yang memang dah berselerakkan. Ada jugalah barang yang milik Wan tu dekat bilik tu pecah.
Barang yang memang tersusun kat situ dah berselerak, lepas tu bercampur dengan yang pecah pula. Dalam keadaan bilik kerja dia yang berselerak macam tu, dia jadi macam timbul satu tanda tanya tau. Macam mana boleh jadi macam tu? Siapa yang buat kan? Apa yang dah berlaku sebenarnya? Yang peliknya time tu, apa yang pelik dia nyatakan Wan time tu, meja antik dia tu masih teguh berada di sudut bilik kerja dia tu. Dia ada satu sudut lah kat situ, dia letakkan meja antik tu. Memang tak ada diusik langsung, tang situ je memang clear, okey, tak ada goyang ke terbalik ke, tak ada. Tapi yang lain memang semua dah out, memang dah berselerak. Meja antik tu seolah-olah macam tak diusik langsung, berbanding yang lain-lain memang sengaja diusik. Bam! Pintu tiba-tiba dihempas dengan kuat. Pintu tertutup sendiri, sedangkan Wan dah pun menyendal pintu tu dengan sesuatu. Tak logik lah kalau pintu tu boleh tertutup sendiri. Benda dah memang dah tak boleh nak gerak tanpa perbuatan daripada orang lain. Kalau ada seseorang yang sengaja alihkan penyendal kemudian tutupkan pintu tu, itu logik. Tapi kalau pintu tu tertutup tanpa perbuatan dari sesiapa, itu memang tak logik. Memang pelik betul, sangat pelik. Wan dia terus tuju ke pintu tu dan dia cuba buka. Tapi malangnya time tu dia tak boleh buka. Pintu tu tutup rapat tau. Rapat sangat. Dia cuba juga buka. Bukan kunci pun, sekadar tertutup pintu je, tapi tak boleh buka. Bunyi layan mula menerjah ke cuping telinga Wan. Dia dah dengar dah. Bunyi macam tu tau. Panjang juga bunyi layan yang Wan dengar pada masa tu. Memang Wan dia dah rasa macam something wrong lah dengan bilik dia ni. Nak keluar ke tu? Nak keluar ke tu? Bunyi tu bertanya pada Wan. Kedengaran suara asing yang memang menyapa telinga Wan. Tanpa menoleh, Wan dia membacakan Ayatul Kursi. Lepas tu diteruskan bacaan Ayatul Kursi dengan jelas. Tapi bacaannya tu diikuti oleh suara yang didengar tu. Sehinggalah dia baca ayat yang terakhir dari Ayatul Kursi tu, Wan dia terdengar satu jeritan yang sangat kuat tau. Jeritan tu macam meronta kuat, menjerit. Dalam masa yang sama pintu terbuka sendiri. Maknanya sekarang ni memang ada sesuatu yang memang sengaja tak nak bagi Wan keluar. Memang dia tutupkan pintu. Bila dah selesai, dah suara tu hilang, barulah pintu tu terbuka. Wan dia cepat-cepat bergegas keluar. Dia tak toleh dah kat belakang. Dia kiranya nak lepaskan diri dia je. Lepas tu dia tinggalkan bilik tu. Kenapa ni bang? Nampak hantu ke apa? Main terjah pintu je. Nasib tak tercabut pintu tu. Bebel Dahlia pada suami dia time tu. Dia sangkakan yang husband dia tu memang sengajalah nak langgarkan pintu dekat tempat dia tu kan. Tapi itulah dia tak tahu yang Wan tu memang dah lari dari sesuatu. Abang tak nampak. Tapi benda tu mainkan abang. Dekat office abang tadi, abang memang tak nampak. Balas Wan pada Dahlia. Office lah sangat gelap Dahlia. Wan dia masih terpinga-pinga dengan kejadian yang baru dia alami tu. Dek kerana kejadian tersebut, Wan dia tak jadi dah nak ke bilik kerja dia tu pada hari tersebut. Dia batalkan niat dia nak masuk semula dekat biliknya tu dan dia terus pergi ke kebun pisang. Dia ada juga kerja yang perlu dia selesaikan dekat kebun pisang. Sebab petang nanti ada peraih nak datang ambil pisang kan. So dia malas nak fikir yang bukan-bukan. Dia teruskan dengan rutin harian dia juga. Dia pergi ke kebun pisang. Malam tu keadaan seperti biasa. Cuma ada satu ketika tu terdengar bunyi geseran dekat dinding rumah. Sikit. Dahlia dia bukakan ayat ruqyah dekat telefon bimbit dia. Lepas tu dia biarkan ayat-ayat suci Al-Quran tu berkumandang hingga ke subuh esoknya. Wan keesokan harinya dia pun pergi semula ke bilik kerja dia sebab dia nak buat kerja.
Suasana macam biasa je, tak ada apa-apa yang pelik. Alhamdulillah dah tak ada gangguan pintu macam semalam. Jadi dia berkesempatan lah untuk dia menyiapkan ukiran yang memang dah ditempah oleh pelanggan dia macam biasa. Jadi itulah salah satu juga rutin harian dia untuk dia selesaikan tempahan-tempahan daripada pelanggan-pelanggan dia. Selesai siapkan ukiran, dia mengelapkan meja antik tu, dilapkan, ditengokkan, ditelikkan, ditenungkan meja antik tu semula. Sonok dia rasa. Tak ada apa-apa penambahan pada meja tu sebab meja tu masih still cantik dan tetap tegak. Tetap juga utuh meja tu, tak ada masalah. Jadi Wan dia dah tengokkan meja tu okey, so dia bawa lah meja tu masuk ke dalam rumah dia dan dia letakkan dekat satu sudut dekat ruang tamu di bahagian bawah. Rumah Wan ni di rumah 2 tingkat tau. Jadi kat ruang tamu bawah tu dia letaklah meja tu. Lepas tu dia hiaskan meja tu dengan sepasu pokok keladi. Pokok keladi tu dia mini je, kecil, comel-comel je macam tu. Dia letakkan pasu plastik, pokok keladi yang ada dalam pasu plastik tu kan, dekat atas meja tu. Bila dia tengok pasu plastik tu, dia rasa macam cantik, meja tu bertambah cantik tau. Sebab pasu keladi tu dia menghiasi meja tu. Lia, abang nak ke kebun kejap. Uncle Rawi dah datang ni. Dia nak pokok pisang. Jerit Wan di bawah rumah. Dekat luar rumah lah. Okey abang. Habis kalau balik rumah lah. Jangan minum itu kedai lama-lama lah. Balas Dahlia. Wan dia ketawa je bila dia dengar respon daripada isteri dia tu yang memang selalu sangat suka bergurau dengan dia. Dahlia dia tahu bila Uncle Ravi datang, Wan mesti tersangkut lama dengan Uncle Ravi. Betul lah. Mereka keluar pergi buat urusan, tapi bila selesai mesti Uncle Ravi tu ajak Wan mengeteh dekat warung Salmah Gebu. Itu pun rutin Wan pada waktu tu juga. Itulah tempat dia suka sangat pergi habiskan masa. Maghrib tu mereka semua berada di ruang tamu bawah untuk bersolat jemaah bersama. Alhamdulillah. Wan dia tak kesurau sebab hujan ribut dekat luar. Tak apalah, berjemaah kat rumah bersama keluarga pun besar pahalanya korang. Semasa azan berkumandang, tiba-tiba meja antik tu jatuh dan berderai pasu yang ada di atas meja tu. Pasu plastik pecah berderai macam tu. Boleh ke? Mereka terkejut tau dengan kejadian tu, tapi mereka melupakan seketika dan teruskan dengan khusyuk untuk solat. Sedang mereka tahiyat akhir, kedengaran suara imam menjerit menangis dekat atas. Selesai je solat, cepat-cepat Ita ni dia terus berlari ke arah anak buah dia. Dia nak pergi tengok anak buah dia. Bila Ita sampai dekat ruang atas, dia tak nampak apa-apa pun korang. Dia tak nampak pun Emma dekat mana-mana. Emma tak ada pun dekat atas. Wan bila dia nampak kan adik dia si Ita tu dah naik atas, dia sepelik. So dia pergi ikut pada adik dia tu. Dia ikut juga dia naik atas. Lepas tu dia tanyakan adik dia, "Dah kenapa kau ni Ita? Doa pun tak habis, kau dah berlari? Why?" Tanya Wan. "Telinga abang ni kenapa? Takkan abang tak dengar Emma menjerit?" Balas Ita. "Emma ada elok je duduk kat kerusi bawah tu, duduk makan cikedis dia tu. Mimpi kau ni Ita?" Marah Wan pada Ita. Ita dia pun turunlah ke bawah dan dia rasa hairan tau bila dia tengok anak buah dia tu sedang elok je makan cikedis. Betul lah, abang dia tu cakap anak dia tu makan cikedis. Wan kemudiannya dia kemaskan meja dan pasu yang memang dah pecah pada masa mereka sedang solat tadi. Mereka kemudiannya menikmati makan malam bersama. Semasa di meja makan, mereka berbincanglah mengenai situasi apa yang telah mereka lalui dan apa yang berlaku sebentar tadi. Mak pelik lawan. Angin ribut dekat luar, tapi meja dalam rumah yang jatuh. Kata Mak Mbun. Mak rasa ada yang tak kena dengan meja tu Wan. Kau ni pun satu. Suka sangat kutip benda-benda yang tak jelas ni. Perli Mak Mbun pada Wan. Selesai mereka makan, mereka semua berkumpul semula di ruang bawah untuk solat isyak berjemaah.
Abang buat apa kat atas meja tu? Tiba-tiba Emma bersuara macam tu. Dia nampak atas meja tu ada seorang abang tau. Abang buat apa kat atas meja tu? Abang mana ni sayang? Baba tak nampak apa-apa pun. Soal Wan pada anak dia. Aduh tu, dia cangkung macam nak beyak. Badan hitam, Baba. Kata Emma lagi. Wan dia teringat kejadian tempoh hari semasa mereka nak mula solat isyak. Tiba-tiba Emma ni menjerit. Mereka serentak ramai-ramai pandangkan arah Emma. Cakik, cakik. Emma menjerit macam tu lah, dia mengadu. Cakik, cakik. Mereka tengok ada kesan cakaran tau dekat lengan Emma. Darah menitis masa tu dekat lantai tapi hilang macam tu je. Tanpa sesiapa pun yang bersihkan atau lapkan darah tu, tapi darah tu tak ada, hilang. Aish, pelik lah. Wan dia terus mendukung dan dia terus memujukkan Emma. Lepas tu diserahkan Emma pada isteri dia untuk tenteramkan Emma. Wan dia melakukan azan sekuatnya dan dia tiba-tiba ditolak ke hadapan. Masa dia ditolak ke depan tu, kepala dia dah terhantuk dekat dinding. Wan dia jatuh terduduk tau. Dia terduduk, dia sambil menahan kesakitan. Memang sakit lah, korang dah terantuk kan. Meja antik tiba-tiba je jatuh ke atas Wan dan kaki meja tu patah. Maknanya memang meja antik tu berada betul-betul dekat tempat Wan tu berdiri. Telekung Ita dan juga telekung Mak Embun ditarik tau oleh seseorang dari belakang, menyebabkan mereka ni tersentak ke belakang macam tu. Suasana dia jadi macam kucak-kacir. Habis punah kucak-kacir semua tonggang langgang dah dalam rumah tu. Dah tak tahu jadi apa dah. Barang-barang mula jatuh berselerakan. Ditambah pula dengan suara bergema. Ada suara mengilai tau. Mengilai ketawa. Hehehe. Dah kata nak lajuk sebab malam ni kan. Tapi macam tu lah. Bunyi suara mengilai. Mereka ni nak lari keluar tapi tak boleh sebab dekat luar tu tengah ribut, tengah hujan kan tu. Mereka tak ada pilihan. Mereka kena stay dalam rumah juga. Kau apa? Kenapa kau kacau kami? Mak Embun dia jerkahkan benda tu. Dia marah kan. Ada yang jemput. Aku datanglah. Ita tiba-tiba bersuara. Suara Ita ni jadi garau je. Bunyi suara yang bukan dari suara Ita yang betul tau. Sudah. Benda ni dah gunakan Ita pula. Kata Wan. Ita tiba-tiba pula ketawa mengilai. Ita dah dalam keadaan di luar kawalan. Sambil tu Ita dia melompat ke sana, dia melompat ke sini dengan memakai telekung dia tu. Tak dapat dah nak dipegang. Tak, si Ita tu memang lincah sangat pergerakan dia. Dia terloncat-loncat macam tu. Tiba-tiba Ita terjatuh sebab dia terpijakkan telekung dia sendiri. Kesempatan tu Wan memang ambil betul-betul. Dia pelukkan adik dia tu dengan sekuat yang mungkin. Dia tak nak lepaskan adik dia. Mak, ambil garam kasar dengan lada hitam, Mak. Cepat, Mak. Cepat. Arah Wan pada mak dia. Manakala Dahlia masa tu tengah mengejar anak dia, si Emma tu, yang tiba-tiba je berlari naik ke bahagian atas rumah. Mak Embun dia ke dapur cepat-cepat. Dia nak ambil garam dengan lada hitam seperti yang diminta oleh Wan. Ita dia terus-menerus mengilai juga. Ketawa. Hihihi. Apa semua. Ketawa juga. Mengilai juga. Tapi seram korang. Ketawa tu sampaikan boleh didengari oleh Haji Derus yang memang baru balik dari surau. Wan tak boleh pergi surau sebab ribut kan. Tapi Haji Derus elok je pergi surau. Pelik. Wan, Lia, Ita, Haji Derus dia memanggil nama mereka tapi tak ada seorang pun yang menyahut ataupun memberikan respon. Dari luar kedengaran tau keadaan dalam rumah Wan tu memang sangat-sangat kecoh, sedang kecoh. Haji Derus dia terus-menerus mengetuk pintu rumah Wan tapi masih tak ada respon juga. Memang tak ada pun yang pergi bukakan pintu. Tak sedap hati aku ni. Bisik Haji Derus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kau permudahkanlah urusanku malam ni. Dengan sekali tendangan pintu rumah Wan terbuka. Haji Derus dia terkejut lah bila dia tengok keadaan dalam rumah tu memang dah tunggang langgang, dah tak terurus dah semua. Kelihatan masa tu Wan sedang memelukkan Ita yang sedang meronta-ronta. Mak Embun, Dahlia
Dan Emma memang tak tahu dekat mana berada. Memang Haji Idrus tak nampak mereka tu dekat mana. Kenapa ni Wan? Apa yang dah jadi? Soal Haji Idrus. Tak tahulah Haji. Tiba-tiba jadi macam ni Haji. Kelang kabut dah kami ni Haji. Balas Wan. Nah Wan, Mak Embun dia menghulurkan barang yang diminta Wan tadi. Tolong saya Haji. Tolong saya dah tak larat dah ni Haji. Wan dia merayu tau. Dia betul-betul dah rasa sangat-sangat penat dengan situasi tu. Dia dah tak boleh nak handle dah apa yang berlaku tu. Haji Idrus dia cuba dengan apa yang terdaya. Semasa dia melekapkan garam beserta dengan lada hitam yang disulami dengan ayat-ayat suci Al-Quran dekat ibu jari kaki Ita meraung kesakitan. Sakit, sakit. Jangan buat aku sakit. Pergi. Lepas lah. Lepas sakit lah bodoh. Sakit. Ita menjerit dengan sangat kuat. Kemudian Ita dia terus senyap. Lepas tu dia tak sedarkan diri. Dahlia dia turun ke bawah sambil dukungkan anak dia, Emma. Dahlia diceritakan pada Wan dengan Haji Idrus. Emma lari ke atas sebab dia dikejar lembaga hitam yang hangus terbakar. Mata dia je yang ada, Baba. Warna merah. Emma takut. Emma lari sebab dia terbang kat Emma. Emma diceritakan apa yang terjadi dan apa yang dia nampak pada Wan. Budak kan selalunya dia jujur. Kami ingat memang dah nak lari keluar dah. Tapi ribut pula. Tu yang cuba bertahan. Kata Wan pada Haji Idrus. Mana ada ribut dekat luar tu Wan. Elok je cuaca malam ni. Merepek je kamu ni. Bidas Haji Idrus. Tercenanglah mereka semua bila mendengar kata-kata Haji Idrus. Sedangkan apa yang mereka nampak adalah sebaliknya. Hujan, ribut, kilat, sambung menyambung. Wan dia pun bingkas bangun. Lepas tu dia berjalan keluar untuk tengok semula keadaan di luar rumah. Betul lah kata Haji Idrus. Cuaca baik betul malam ni. Wan dia tengokkan keliling. Dia jadi macam dah lah dia penat. Lepas tu dia macam kebingungan tau. Bingung je dia rasa sebab tak ada pun okey je. Pada malam ni dia tengok dekat luar tu macam tak ada pun hujan. Mana ada kesan tanah basah ke apa. Memang betul lah tak hujan. Tak ada ribut pun. Mana kamu dapat meja tu Wan? Soal Haji Idrus pada Wan. Dari tempat longgok sampah nun. Dekat dengan kolam itik Uncle Chin Haji. Kenapa Haji? Kamu ni asal cantik kamu gatal nak ambil. Meja ni ada penghuninya, kamu tahu tak? Penghuninya ada sekali. Kamu bawakan balik penghuninya sekali. Kamu terimalah padah dia. Lain kali selidik dahulu sebelum buat apa-apa. Kata Haji Idrus. Haji Idrus dia berani tau cakap macam tu sebab dia ada nampak ada benda hitam yang diceritakan Emma sedang bertinggik dekat atas meja tu. Benda hitam tu sedang merenung tajam ke arah Haji Idrus. Haji Idrus dia masa tu juga dia terus telefonkan Uncle Chin untuk minta pertolongan. Uncle Chin time tu juga. Uncle Chin diminta untuk bawa meja tu, meja antik tu dan bakarkan meja tu malam tu juga. Tak kira lah. Malam yang sama juga. Tak boleh ditangguh-tangguhkan lagi. Kalau tak makin menjadi-jadi pula gangguan yang datang. Uncle Chin pun bila dah terima panggilan, okey. Dia terus sampai dekat rumah Wan bersama sebuah truk yang dipandunya pada waktu tu. Dia nak bawakan meja tu perlukan truk kan? Hayya, ini meja Cina punya buat kasih pemujaan lah. Apa pasal ada dekat you punya rumah? Hayya. Kata Uncle Chin. Itu hari ada satu kelita datang sana tempat buang sampah kasih ini meja. Itu orang sudah buang dekat tempat sampah sana. Wah tanya sama itu orang apa pasal buang? Itu orang kata ini meja sangat suwe. Dia punya angka letak itu darah anjing hitam masa mau buat itu pemujaan mah. Itu orang minta ong. Main nombor mah. Dia minta kasih ong. Dia sudah panggil itu setan. Tapi satu hari itu meja sudah hantam sama dia punya baby kasih mati. Dia banyak marah. Dia bakar ini meja. Tapi apapun tak ada jadi. Ini meja tak ada bakar lah. Dia sudah bakar sama api. Tapi tak ada nyala itu api.
Itu orang mana Highland. Itu pasal dia kasih buang sana. You sudah kasih ambil ke? Hayya. Tepuk dahi Uncle Chin. Terkejut nengokkan si Wan tu dah kutipkan meja tu. Haji terus dengan Uncle Chin tu dia bawakan meja tu keluar dari rumah Wan sampai dekat satu kawasan. Meja tu diturunkan dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim dan juga beberapa potong ayat Al-Quran bersama dengan minyak tanah. Masa tu dah bawa dah, disimbahkan minyak tanah dekat situ. Lepas tu mereka bakarkan meja tu. Alhamdulillah, dipermudahkan segala urusan untuk menghapuskan meja tu, tak ada susah mana pun. Masa meja tu dibakar, memang kedengaran tau jeritan yang sangat nyaring sehingga membingitkan telinga mereka berdua tu. Hayya, ini apa bunyi? Hayya, banyak seram ini bunyi. Jadi Haji Idrus, dia cuma Tengku Mat Kamil membacakan ayat suci Al-Quran yang jelas dan nyata untuk menangani situasi tu. Hanya beberapa minit je meja tu dah jadi abu korang. Haji Idrus dengan Uncle Chin dia rasa hairan bila dia tengok kejadian tersebut. Sekejap je. Bukankah kalau kita nak bakar meja ni, tambah pula meja antik daripada kayu yang memang berkualiti, akan ambil masa yang lama. Tapi sekejap saja memang sudah jadi abu. Kemudian tanah digali tau. Dan abu meja tu pun ditanam dekat situ juga, kawasan tu juga. Haji Idrus dia menepukkan tanah kawasan abu meja yang ditanam tu dengan bacaan ayat-ayat pendinding yang dia hafal. Dan Haji Idrus dia merasakan ayat-ayat pendinding tu memang sesuai dengan keadaan tersebut. Jadi Haji Idrus meneruskan dengan ilmu yang dia ada. Dia berdoa semoga semuanya tamat dekat situ je, dah tak boleh dah mengganggu orang lain. Dia mengharapkan semuanya selesai kat situ. Alhamdulillah, semuanya memang berakhir kat situ. Mereka pun pulang ke rumah. Sejak kejadian tu, Wan dia dah serik dah. Dia tak berani dah nak kutip benda-benda yang memang tak diketahui kebenarannya datang dari mana. Di satu kawasan tu kelihatan tau satu lembaga rentung berdiri tegak je kat situ. Kawasan tu tak lain tak bukan kawasan di mana abu meja tu ditanam. Sekian untuk kisahnya. Banyak pengajaran korang yang kita boleh ambil dari kisah ni. Paling penting sentiasa ingat Allah SWT, baik semasa susah maupun semasa kita senang, ketika kita sedih maupun ketika kita gembira. Itulah sebaik-baik pendinding untuk kita. Solat jangan tinggal, benda syirik khurafat jangan buat. Dan satu lagi, benda yang kita tak tahu asal usul macam meja antik tu, janganlah nak kutip bawa balik. Risau pula terbawa balik kawan yang memang tak diundang. Nayalah kita korang. Sekian, terima kasih. Sekian saja untuk kisah pada kali ini dan terima kasih diucapkan kepada Penanera kerana memberi keizinan kepada pihak akak untuk ulang siar kisah yang ditulis oleh beliau. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai toladan dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan di sini bahawasanya perkara yang tak elok kita jangan ikut. Terima kasih korang kerana mendengar sampai akhir. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.